Peringkat kementerian sendiri, apabila wujudnya sidang kemuncak matlamat pembangunan lestari ini untuk kita menjaga alam sekitar, menjaga kebersihan dari segi perkara tersebut, bagaimana pihak kementerian melihat perkara ini sangat penting dalam dunia sekarang, terutamanya untuk kita masukkan ilmu-ilmu tersebut ke dalam golongan belia? Ya, pertama terima kasih kepada RTM kerana menjemput kami. Bagi Kementerian Belia dan Sukan, kami melihat bahawa apa inisiatif yang telah dilaksanakan oleh Zoil dan rakan-rakan daripada APP GM, iaitu All Parliamentary Parties Group Malaysia ini adalah satu inisiatif yang sangat baik. Apatah lagi ia melibatkan kumpulan pakar speaker 13 tahun hingga 30 tahun. Itu dalam konteks golongan belia. Dan apa yang hendak dicapai oleh sidang kemuncak ini ialah untuk mengangkat best practices, amalan terbaik masyarakat kita terhadap kehidupan yang lebih baik, kehidupan lestari yang mapan. Jadi ini adalah satu peluang yang sangat bagus kepada kementerian, kerana apa yang kementerian ingin capai juga ialah untuk mengangkat lebih banyak pemimpin belia yang boleh menjadi ikon kepada masyarakat terhadap kehidupan yang lebih baik pada masa hadapan. Dan untuk SDG ini ataupun Matlamat Pembangunan Lestari, ia adalah satu komitmen negara kita yang telah ditandatangani pada tahun 2015 dalam kalangan 193 buah negara di bawah United Nations. Jadi ia adalah sesuatu yang mesti kita capai. Dan dalam tempoh hujung 10 tahun yang terakhir ini, the decade of action orang kata, ini adalah masa untuk kita localize, untuk ambil pandangan-pandangan luar, bawa kepada tempatan dan biar masyarakat melihat ikut keupayaan masing-masing apa yang mereka boleh capai, khususnya orang belia. Itulah, mungkin mudah untuk kita bercakap mengenai ataupun kumpulan bijak pandai akan berkumpul, akan bercakap, mereka akan faham sebab satu bahasa, laras bahasa mereka sama. Betul. Cabarannya sekarang macam mana kita nak sampaikan apa yang ada dalam sidang kemuncak ini untuk sampai kepada remaja dan juga belia yang berada di luar daripada sidang kemuncak ini. Okey, kita mulakan dengan Dr. dulu. Kerana itu, sidang kemuncak yang kita laksanakan di Pusat Belia Antarabangsa di Ceras ini, ada beberapa segmen. Di antaranya ialah segmen seminar dan juga sharing session oleh pakar-pakar dan juga penggiat-penggiat SDG. Kita juga ada showcase, ada pameran di IYC. Kita melibatkan sukarelawan yang memang dilatih, contohnya Maiko. Ini memang dah dilatih, mereka sebulan dilatih, 2 bulan berada di luar negara. So mereka boleh lihat, orang ramai boleh lihat bagaimana best practices. Kita ada kumpulan NGO yang membuat kerja-kerja gotong royong membekalkan air bersih di pedalaman Miri. Pun kita letakkan. Ada kumpulan staf IYC sendiri yang membuat kerja urban farming, pertanian bandar di Bumbung tingkat 3 bangunan kami. Itu pun menjadi showcase. Dan kita ada 13 speaker ini, mereka ada followers masing-masing. Sebab itu, ini masanya untuk semua orang melihat apakah ruang dan juga amalan yang bagus yang mereka boleh pelajari, ikut kemampuan masing-masing dan mereka boleh praktis di tempat masing-masing. Dari segi kriteria pemilihan speakers pula, 13 speakers ini dipilih daripada umur 13 tahun sampailah 30 tahun. Apa kriteria? Sebab apa? Yang penting ni. Okey, kami bersyukurlah. Tahun ini kami ada 39 strategi partners. Dan strategi partners ini boleh dikatakan golongan belia ataupun persatuan belia yang amat di Malaysia yang memang established lah. So mereka tolong juga untuk bagi tahu informasi, dan speaker kita first dia kena ada case study dan bawa impak di community. So kita akan tengoklah projek dia bagi impak di mana satu community. Kalau sebab katakan lokalisasi SDG, dia mesti dari satu community, identify local issue, lepas tu bagi cari local talent, bagi local solutions. That's the reason why we think that SDG mungkin itu topik dunia. Tapi macam mana kita nak menetapkan dia? Itulah maklumat kita buat sidang kemuncak ini. Untuk showcase sebenarnya banyak remaja, banyak belia kita memang sudah menyumbang dan towards this direction. Jadi macam mana kalau kita lihat menerusi sidang kemuncak matlamat pembangunan lestari belia Malaysia ini mampu untuk menggerakkan lagi secara aktif belia dalam pembangunan lestari ini? Datuk. Ya, saya nampak sebenarnya tanggungjawab kami KBS dan juga Pusat Belia Antarabangsa ialah untuk mengangkat nama-nama yang mungkin sebelum ini dipanggil sebagai Angsang hero. Hero yang tak didendang. Tapi kita angkat,
kita berikan pengiktirafan dan kita harap ia menjadi satu ikutan pada yang lain. Dan saya percaya ramai di luar sana, khususnya ibu bapa lah contohnya, ataupun pensyarah-pensyarah, mereka ingin mencari rakan untuk anak-anak mereka atau pelajar-pelajar yang ada untuk dijadikan satu contoh dan ikon. Ini adalah satu masa yang paling baik. Dan untuk kami di Pusat Belia Antarabangsa, saya melihat sidang kemuncak ini adalah satu platform yang baik kepada para belia dan juga para speaker ini untuk pergi pada peringkat yang lebih tinggi. Kerana kita ada sidang serantau, contohnya World Urban Forum. Kita ada peringkat UN di peringkat antarabangsa. Jadi ini caranya kami nak melihat dan mengasah bakat-bakat mereka sebelum pergi menjadi duta-duta kecil kepada negara kita nanti. Jadi bagaimana menerusi penganjuran sidang kemuncak ini kita mampu untuk memberi impak kepada pelaksanaan SDG kita bukan saja di peringkat nasional tetapi di peringkat antarabangsa. Sorry. Okey, so dua cara. First, sebab ada sidang ini, hari ini kami berpeluang di sini untuk mengkongsikan tema ini dan berterima kasih kepada KBS. Sebenarnya KBS sudah banyak tahun libat dan saya kenal Dr. Maliki pun 2019 kita sudah banyak berusaha. Tapi tidak dikenali, tidak dibagi tahu. So sekarang kita bagi tahu apa yang sudah dilaksana dan jemput semua untuk menyertai bersama-sama. Dan kedua adalah selepas submit ini ataupun pada hari submit itu kami akan launch satu program is called Malaysia Youth Agent, SDG Agent. So bekerjasama dengan IYC juga. So kami akan di 30 parlimen untuk pilih setiap parlimen 2 orang belia untuk dilatih menjadi change agent. So mereka akan tahu apa itu SDG, macam mana menyumbang kepada pembangunan SDG. Di peringkat KBS pula bagaimana KBS melihat penganjuran aktiviti sebegini, sidang kemuncak sebegini, dia mampu untuk menjadi pelengkap kepada polisi-polisi kerajaan, terutamanya contoh wawasan kemakmuran bersama dan juga komitmen kita untuk melengkapkan SDG di peringkat PBB itu sendiri, di peringkat antarabangsa. Ya, betul. Sebenarnya sokongan kami terhadap sidang kemuncak ini juga adalah menyeluruh sebenarnya. Kesinambungan daripada hasrat KBS itu sendiri yang menyokong apa sahaja inisiatif anak muda. Sebelum ini ada beberapa inisiatif yang jelas mengangkat paparan dan kuasa anak muda, contohnya Undi 18. Betul. Kemudian kita ada baru-baru ini pelancaran oleh Yang Berhormat Menteri Kata 2. Ini adalah untuk menunjukkan bahawa orang muda boleh terlibat dalam proses membuat keputusan. Jadi hari ini dengan adanya SDG Agent nanti ini, kita akan ada 60 anak muda belia di 30 buah parlimen yang kita akan latih dan kongsikan. Dengan sendirinya ini adalah satu komitmen yang sangat besar. Mereka akan menjadi pencetus kepada tingkah laku masyarakat terhadap masyarakat yang lestari pada masa hadapan. Mereka akan mengangkat isu, membuat teguran pada pemimpin, melihat isu-isu dalaman dan lokaliti. Jadi ini akan dilihat sebagai satu komitmen yang sangat baik pula oleh pihak peringkat United Nations. Keterangkuman kita tidak hanya bergantung kepada pemimpin-pemimpin yang dipilih semata-mata, tapi anak muda daripada bawah memberikan pandangan. Jadi ini yang kita mahukanlah ke arah masa depan yang lebih baik nanti. Okey, selepas daripada sidang kemuncak ini berlangsung dan kita akan dengar paper-paper yang hebat dan juga showcase daripada pengamalan kehidupan seharian daripada speaker-speaker ini, apa yang akan berlaku selepas ini untuk memastikan apa yang kita sampaikan ini kita dapat maintain dia. Itu yang paling penting sebenarnya. Betul, sebab itulah lestari kena ada sustainability kan. Sustainability. First, I think community is sangat important. So, kita akan ada satu komiti, katakan like last year. Ini kali kedua kita buat sidang kemuncak ini. So, tahun lepas punya speaker, strategic partners, mereka masih aktif dalam komiti ini dan kita bersama-sama untuk bergerak bersama. Selain itu, UN also one of our supporting partner. Sebenarnya bagi banyak dorongan dan peluang juga. So, kami boleh bawa calon-calon ini kepada platform yang akan besar lagi. Dan saya bersyukur jugalah berpeluang sebab sidang ini saya berpeluang untuk menyertai beberapa program antarabangsa, berjumpa dengan UN punya wakil, bagi tahu apa yang berlaku di Malaysia oleh belia Malaysia. Contohnya program apa? Pernah pergi ke peringkat PBB contohnya? Okey, Julai ada satu program kami tengah planning, tapi yang baru-baru ini saya ada satu peluang dengan 30 belia seluruh negara dunia
untuk berbincang dalam satu round table discussion high consultancy. Maksudnya itulah suara anak muda sebenarnya sudah perlu didengar sekarang kerana suara anak muda adalah suara untuk membuat keputusan. Okey, mungkin sedikit kata-kata akhir daripada doktor untuk melihat potensi anak muda kita untuk kita angkat suaranya bukan sahaja dari segi pembangunan negara tetapi dari segi pembangunan lestari belia Malaysia. Ya, saya percaya bahawa kita harus yakin dengan potensi dan peranan anak muda kita kerana anak muda kita telah dilatih oleh satu sistem pendidikan yang begitu berstruktur. Mereka mampu melihat masa depan dengan baik. Jadi kita harus beri kepercayaan pada mereka dan ini antara landasan yang seharusnya kita beri seluas-luasnya. Kita jangan lagi mengatakan bahawa anak muda sebagai pengguna kepada polisi. Mereka adalah pembuat polisi dan juga yang menentukan masa depan negara dan dunia ini sendiri. Kita ada satu planet yang kita nak kongsi oleh 7 bilion masyarakat ni. Biar anak muda kita terlibat dengan sepenuhnya dan mereka mengambil tanggungjawab apa yang ada. Anak muda daripada Malaysia. Sedikit kata-kata daripada Zoya. Okey, saya rasa ada banyak lagi unsung hero belia-belia kita yang di dalam komiti ini. So, join us di summit ini. Bagi tahu kami kamu punya program dan mungkin sidang muncak pada tahun 2023, projek kamu akan dibagi tahu. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada kedua-dua tetamu kita pada hari ini. Terima kasih kepada Dr. Muhammad Maliki Muhammad Rafi'i, Pengarah Pusat Belia Antarabangsa Kementerian Belia dan Sukan Malaysia dan juga Pengarah Program ada Malaysian Youth SDG Summit 2022, Zoil Eng. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. InsyaAllah ada rezeki nanti kita berjumpa lagi untuk kita bercakap mengenai potensi belia. Baiklah, kita berehat seketika. Selepas ini kita kembali lagi dalam Selamat Pagi Malaysia.